Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia dan izin Allah Subhanahu wa taala, dapat kita insya-Allah di hari yang berbahagia ini untuk sekali lagi sama-sama kita mengikuti perkongsian bacaan kitab ataupun buku Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah, bagi perkongsian audiobook untuk kali yang kelima. Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan Dr. Abdullah Yasin, terbitan Karya Bestari, dan edaran oleh Grup Buku Karangkraf Sendirian Berhad. Untuk makluman, versi yang kita guna pakai dalam perkongsian audiobook ini adalah versi PDF cetakan tahun 2013, cetakan kedua. Alhamdulillah, dalam 4 sesi perkongsian audiobook sebelumnya, kita alhamdulillah telah dapat menyelesaikan perkongsian bacaan muqaddimah kitab dan subtopik daripada bahagian 1, penjelasan 6 rukun iman, bab 1, Islam agama yang hak, subtopik akidah ataupun i'tiqad, subtopik akidah dan syariat, dan sebahagian daripada subtopik ilmu tauhid. Dan insya-Allah akan kita teruskan dengan subtopik ilmu tauhid berhubung kait dengan syarat sah, kalimah tauhid, insya-Allah. Ini adalah perkongsian audiobook yang kelima bagi buku Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah ini. Bahagian 1, penjelasan tentang 6 rukun iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat tergolong di kalangan orang-orang yang rugi. Ali Imran ayat 85. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan dia. Akan tetapi dia mengampuni dosa yang selain daripada syirik itu bagi sesiapa yang dikehendakinya.
Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. An-Nisa ayat 116. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon perlindungan daripada-Mu daripada mempersekutukan sesuatu apapun jua yang kami ketahui dengan-Mu, dan kami memohon keampunan-Mu atas apa jua kesyirikan yang tidak kami ketahui. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Bab 1. Islam agama yang hak. Subtopik ilmu tauhid. Syarat-syarat kalimah tauhid. Selain mengandungi dua rukun, iaitu nafi, penafian, dan isbat, pensabitan, kalimah tauhid ini juga mempunyai beberapa syarat yang perlu dipenuhi. Tidak sah kalimah tauhid tanpanya. Malah, kalimah tauhid tidak berguna bagi orang yang mengucapkannya kecuali jika dia terlebih dahulu memenuhi 7 syarat berikut. Syarat sah kalimah tauhid yang pertama, al-ilm, ilmu. Lawannya al-jahl, jahil. Syarat sah kalimah tauhid yang kedua, al-yaqin, yakin. Lawannya asyak, lawannya adalah syak ataupun ragu. Syarat kalimah tauhid yang ketiga, al-ikhlas, ikhlas. Lawannya asyirk, lawannya syirik. Syarat sah kalimah tauhid yang keempat, as-sidq, benar. Lawannya an-nifaq, nifaq. Syarat sah kalimah tauhid yang kelima, al-mahabbah, cinta. Lawannya menolak, membenci. Syarat sah kalimah tauhid yang keenam, al-ittiba', yakni mengikutinya secara zahir dan batin. Lawannya at-tarku, yakni meninggalkannya. Dan syarat sah kalimah tauhid yang ketujuh, al-qabul, yakni menerimanya. Lawannya menolaknya. Berikut adalah huraian ringkas tentang ketujuh-tujuh syarat sah kalimah tauhid yang telah dinyatakan tadi. Syarat sah kalimah tauhid yang pertama, al-ilm, ilmu. Lawannya al-jahl, lawannya jahil. Ilmu ini bermaksud ilmu berkenaan rukun kalimah tauhid, iaitu tentang nafi dan isbat, penafian dan pensabitan. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, la
ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. Dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala tidaklah dapat memberi syafaat. Akan tetapi orang yang dapat memberi syafaat ialah orang yang mengakui yang hak, tauhid, dan mereka mengetahuinya. Surah Az-Zukhruf ayat 86. Dalam hubungan ini, Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa huwa ya'lam alla ilaha illallah dakhalal jannah." Sesiapa yang mati sedangkan dia mengetahui bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, maka dia masuk syurga. Hadis riwayat Muslim. Syarat sah kalimah tauhid yang kedua, al-yaqin, yakin. Lawannya asyak, syak ataupun ragu. Ia bermaksud hatinya berasa sungguh yakin dengan kandungan kalimah tauhid. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bihima 'abdun ghaira syarikin fihima illa dakhalal jannah." Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka tidaklah menemui Allah seseorang hamba pun dengan membawa kedua-dua kalimah tersebut tanpa sedikit pun ragu-ragu tentang kedua-duanya, kecuali dia masuk syurga. Hadis riwayat Muslim. Syarat sah kalimah tauhid yang ketiga, al-ikhlas, ikhlas. Lawannya asyirk, syirik. Sesiapa yang tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala dalam semua amalannya, maka dia pada hakikatnya telah melakukan syirik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 11. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan, mengikhlaskan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Rasulullah SAW bersabda, "As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih aw nafsih." Manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat kelak ialah orang yang mengucapkan kalimah tauhid dengan penuh ikhlas dari lubuk hatinya. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Syarat sah kalimah tauhid yang keempat, as-sidq, benar. Lawannya an-nifaq, nifaq. Maksud benar di sini ialah melaksanakan tuntutan kalimah tauhid yang diucapkan dalam kehidupan seharian. Bagi orang munafik,
Mereka hanya mengucapkannya melalui lisan, tetapi tidak diikuti dengan hati dan perbuatan. Ucapan mereka dianggap dusta kerana berbeza antara zahir dengan batinnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 3. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Dan sesungguhnya telah kami uji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang yang benar dan sesungguhnya dia mengetahui orang yang dusta. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbih illa haramahullahu 'alan nar." Tidaklah seorang pun yang mengucapkan dua kalimah syahadah benar-benar dari lubuk hatinya kecuali Allah haramkan ke atasnya api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syarat sah kalimah tauhid yang kelima, al-mahabbah, cinta. Lawannya membenci, menolak. Sesiapa yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan mencintai agamanya. Sebaliknya, sesiapa yang tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala, pasti dia tidak akan mencintai agama Islam. Seterusnya membenci dan menolak ajarannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui kalamnya dalam surah Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Hai orang-orang yang beriman, sesiapa di antara kamu yang murtad daripada agamanya, maka kelak akan Allah datangkan suatu kaum yang mana dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Syarat sah kalimat tauhid yang keenam, al-ittiba', yakni mengikutinya secara zahir dan batin. Lawannya at-tarku, yakni meninggalkannya. Mengikuti secara zahir dan batin barulah akan terlaksana jika kita mengamalkan apa yang diwajibkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang diharamkannya. Kerana hakikat Islam ialah penyerahan dengan hati dan anggota semata-mata kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 22. Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Dan sesiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang pada simpulan tali yang kukuh. Dan syarat sah kalimat tauhid yang ketujuh adalah al-qabul, yakni menerimanya. Lawannya menolaknya. Sebahagian manusia ada yang mengucapkan kalimah tauhid dan mengetahui maknanya, akan tetapi menolak jika ada yang mengajak kepada kalimah tersebut, sama ada kerana sombong, dengki atau sebab-sebab lain. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Quran mengenai sikap orang kafir jika diajak kepada kalimah tauhid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun.
Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami kerana seorang yang gila? As-Saffat ayat 35 hingga 36. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dapat kita selesaikan sesi perkongsian bacaan kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah bagi kali yang kelima. Semoga ianya bermanfaat untuk pemantapan iman dan amal kita sebagai bekal untuk kita kembali kepada Allah, balik jumpa Allah dalam keadaan redha dan diredai. Terima kasih di atas kesediaan dan kesudian mengikuti sesi perkongsian audiobook ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sehingga berjumpa lagi di dalam sesi-sesi yang seterusnya, di mana kita akan menyambung dengan subtopik perbahasan ilmu tauhid, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga berjumpa lagi di sesi seterusnya, insya-Allah.